A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang hormati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatankuasa Masjid Al-Fadil, tuan-tuan imam, Bilal, siap-siap seterusnya, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini di Masjid Tariq bin Ziyad untuk memenuhi masa kita ni di antara Maghrib dan Isyak. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dah tarikh 5 hari bulan ni, maknanya pada hari esok lah kita punya pergerakan dah mula terbuka lah. Maknanya di daerah-daerah boleh sampai lah, nak balik Temeloh, nak balik Kelepih, artinya kita sudah dibuka lah untuk bergerak dalam kawasan negeri kita masing-masing. InsyaAllah tak berapa lama lagi mungkin negeri pula boleh pergi Kuala Lumpur, boleh pergi Johor Bahru, boleh pergi ke Langkawi lah. Dan insyaAllah mungkin selepas itu akan sampailah ke luar negara lah. Ini dipanggil pergerakan kita ni juga merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala ada sebut dalam ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ard. Kenapa kamu tidak mau pergi berpusing-pusing dunia ni untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di seluruh pelosok dunia, terutamanya di negara-negara sebelah Arab sana. Kerana negara di sana itu tempat lahirnya ataupun tempat membesarnya golongan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita belah Asia ni tak ada nabi-nabi sampai ke kita ni, tapi bila sampai ke belah Timur Tengah, negara-negara Arab, kita akan dapat melihat dipanggil jejak-jejak rasul, tempat-tempat yang nabi pernah berada ataupun pernah berdakwah dan juga menerima berbagai-bagai ujian. Sebab itu kita bila berada saja dalam bulan Rejab ni, terutamanya bila berada di hujung-hujung ni, kita pasti tidak akan melupakan peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan kisah Isra' dan Mi'raj ni, walaupun sudah diceritakan hampir dah 1400 tahun yang lampau dah. Sampai sekarang, tiap-tiap tahun sampai saja bulan Rejab, kita pasti nak mengingat semula. Walaupun kita tahu kisah-kisah ni, tapi kita nak mengimbas kembali dah norma-norma kehidupan yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawasanya Nabi ni macam kita ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Maknanya Allah Taala beritahu tak, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini basyarum mislukum, manusia macam kita ya. Sama macam kita nak makan, minum, sembang-sembang, sakit, rehat, sama. Cuma yang membezakan, kata Allah, ialah yuha ilayya. Dia ada mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tak ada. Kita mungkin tak ada wahyu, tapi mungkin ada ilham lah ataupun idea. Kemudian peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
hijrah umur 53 tahun, 52 tahun Allah Ta'ala angkat Nabi melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi umur 52, 53 ni umur yang sangat dewasa. Nabi kita dipelawa ataupun dijemput untuk pergi ke Sidratul Muntaha, ekoran daripada berlaku peristiwa kesedihan, peristiwa sedih yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Bapa saudaranya yang bernama Abu Talib, yang sangat rapat dengan dia, mana-mana saja dia sering bersama dengan bapa saudara dia. Apatah lagi memang dia tinggal di rumah bapa saudara dia setelah kematian ayah dan ibu dia. Memang dialah yang menjaganya, bapa saudaranya. Begitu juga kematian isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, orang yang pertama sekali menganut agama yang Nabi bawa. Walaupun ramai sahabat-sahabat sebagainya, orang yang mula-mula sekali menganut agama yang Nabi bawa ialah Sayyidatina Khadijah. Bukan setakat menganut ajaran yang Nabi bawa, tetapi dia berkorban segala-galanya, hartanya, dia punya hartanya, tubuh badan dia, sehingga dia kata kalaulah nanti Khadijah ni meninggal, Nabi memerlukan tubuh badan dia, tulang jemalan dia untuk menegakkan agama. Khadijah redha, ambillah. Sampai begitu sekali tuan-tuan Sayyidatina Khadijah ni, sehingga bila meninggal dunia saja Nabi rasa sedih yang sangat-sangat lah. Macam kita lah kalau meninggal anak, meninggal mak, meninggal ayah, meninggal keluarga, memang sedih lah. Itu jadi dengan sebab kesedihan itulah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kita pun gitu juga. Mesti alangkah nabi-nabi dan rasul-rasul diuji dengan sedih, apatah lagi kita yang menjadi adat kita lah. Likulli ummatin ajal, semua kita ni akan menghadapi tarikh mati. Kadang-kadang selalu kita dengar sahabat-sahabat kita minta sembahyang hajat, ayah dia ICU, mak dia sedang tenat. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang menentukan segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi pun begitu juga, ditimpa kesedihan, bapa saudaranya dan juga isterinya meninggal dunia. Jadi bila meninggal begini, maka selang beberapa masa gitu, maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Antaranya ialah untuk menghiburkan ataupun untuk menenangkan hati kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa ini peristiwa yang sangat luar biasa. Tidak ada orang boleh terfikir dah. Zaman tu zaman naik unta, naik kuda, naik kaldai, tetapi Nabi boleh bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan begitu pantas sekali. Pergi ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun hula sampai balik ke Masjidil Haram sebelum subuh. Ini banyak orang-orang kafir Quraisy Mekah, dia kata Nabi ni dah tak siuman. Dia menceritakan perkara yang luar biasa, yang tak mungkin berlaku. Kerana mereka memikirkan dengan akal mereka. Dengan akal kita memang banyaklah benda yang tak logik. Tetapi bila kita memikirkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dalam surah Al-Isra' ni, ayat yang mula-mula sekali, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maknanya Allah Ta'ala yang menggerakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Allah Ta'ala yang menggerakkan Nabi kita. Jadi bila Allah Ta'ala menggerakkan, bukan setakat Nabi, bumi ni pun bergerak. Matahari bergerak, bintang-bintang, cakrawala ni bergerak semua.
Kita tak terbayangkan bumi ni berapa laju pergerakan dia. Tidak ada kenderaan yang boleh menandingi kelajuan bumi ni, tapi kita tak terasa. Itu apatah lagi menggerakkan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian terus pergi ke Sidratul Muntaha. Sebab itu pergerakan Nabi walaupun ianya daripada Allah, dia berlaku daripada masjid ke masjid. Kita pun gitu juga. Tak boleh lepas kita, mesti kita kok mana apa mesti ke masjid. Walaupun dalam keadaan PKP, cuma kalau PKPD tak boleh masuk lah, ataupun boleh masuk 5-6 orang saja. Sekarang ni yang kuat belah Jengka sana, Jengka 7, Jengka 1 katanya PKPD. Kita alhamdulillah belah Kuantan ni dah tak sampai ke tahap PKPD, kita hanya PKPP saja ataupun PKPB. Itu maknanya SOP ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi Nabi dah masjid, sebab itu Masjid Haram, masjid yang istimewa. Siapa-siapa yang boleh sembahyang di sana, fadilatnya 100,000 kali ganda. Masjid. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah sebut, la tashuddu rihal illa bi salasati masajid. Tak boleh kamu nak beria sangat pergi kecuali ke 3 masjid. 3 masjid ni memang digalakkan kita pergi. Kalau masjid lain sama je. Tuan-tuan nak pergi sembahyang masjid di Indonesia sama, sembahyang masjid di Singapura sama. Tapi 3 masjid ni Nabi beritahu tak sama dah. La tashuddu rihal illa bi salasati masajid. Yang pertama Masjidil Haram. Ini masjid ni sembahyang sana fadilatnya melebihi 100,000 kali ganda. Bagi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah 1,000 kali ganda. Sembahyang satu waktu 1,000 kali ganda. Masjid Haram 100,000 kali ganda. Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda. 3 masjid ni fadilatnya besar. Cuma kita boleh sampai setakat ni Masjid Haram dan Masjid Nabi je. Masjid Al-Aqsa nak sampai tu maknanya banyaklah dia punya urusannya. Ada orang nak pergi sampai tak sampai putar balik. Sebab sana dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang menguasainya. Jadi bila nak pergi ke sana tu roadblock sajalah tengah jalan ni. Bukan cek apa sangat. Dia sengaja niat perlambatkan, suruh orang jangan pergi. Tapi alasan tak ada, sebab semua ada. Visa ada dah, surat keizinan ada dah, pergi pula dengan menggunakan pasport. Memang ianya mengikut yang sepatutnya. Jadi dia tak boleh halang, tapi dia sengaja ganggu. Ingat lagi satu rombongan pergi, sampai di situ dia bawa keluar, bawa turun 2-3 orang, termasuklah anak lah. Dia kata 2 jam oleh Israel soal siasat. Tapi soal gitu je, awak daripada mana, Malaysia, agama apa, Islam, kemudian kerja apa, dia hanya tanya gitu je. Akhir sekali dia akan lepas juga lah, sebab bas tunggu. Driver bas tunggu penumpang ni. Ini Masjid Al-Aqsa yang ianya tak habis-habis daripada dulu lagi. Sampai sekarang tak habis-habis. Pengkhianatan orang-orang Yahudi dengan Masjid Al-Aqsa ni ialah kerana ada antara sebab yang berlaku ni orang Islam juga. Kalau tuan-tuan baca sejarah Palestin ni, orang Palestin ni suka jual tanah dia kepada orang Yahudi. Kita pun bahaya juga negara kita ni kalau kita beri kepada orang Cik Alik ni. Kita tanah min la malik ya wow. Tetapi orang yang bukan Melayu pula senang dengan tanah ni. Dengar saja nak bersih hutan 30 ekar, kita rasa banyak lah. Sikit saja. Rupanya dia orang main ribu-ribu ekar. Ini
benda-benda yang dikatakan tanah air. Palestin sampai sekarang bila dijual kepada orang Yahudi, rupanya orang Yahudi ni bukan mereka beli saja, tapi mereka ada matlamat. Mula-mula beli, akhirnya hampir separuh Palestin tu dibeli oleh Yahudi. Akhirnya dia orang guling lah pemerintah yang ada, akhirnya mereka lah menguasainya sekarang. Yang paling takut sekali ialah Masjidil Aqsa, yang merupakan masjid istimewa yang Nabi kita singgah. Bukan sekadar Nabi kita singgah, ada arwah Nabi-Nabi katanya bersembahyang bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi masjid tu dia dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan sentiasa mereka mengacau dengan membuat berbagai-bagai, dan kadang-kadang ada berlaku kematian dan atau korban. Jadi sebelum Nabi bergerak daripada Masjid Haram Al-Aqsa, Nabi ini dia bersihkan dulu dia punya hati dia. Ini peristiwa pembedahan yang didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ini tuan-tuan, doktor pada masa dulu menggunakan pembedahan. Jadi sampai sekarang orang menggunakan pembedahan. Rupanya Nabi pun pernah dioperate melalui malaikat doktor, malaikat Jibril dan Mikail. Guna cahaya lah, laser lah, keluarkan hati Nabi. Keluar macam mana, keluar sepenuhnya ataupun keluar gitu je tak tahulah. Dia bersihkan dengan air Zam-Zam. Kenapa dia bersihkan? Tempat lain tak bersih, tapi dia hati, menandakan hati ni diraja dalam segala dalam tubuh badan kita ni. Rajanya lah hati kita lah. Sebab itu dia bersihkan. Bila dia bersihkan, diisikan ataupun dimasukkan 3 benda. Yang pertama, dimasukkan iman. Yang kedua, dia masukkan ilmu. Yang ketiga, dia masukkan hikmah. Ilmu, hikmah, kebijaksanaan. Dimasukkanlah hati Nabi. Ini sebab tu kita pun gitu juga dah, sentiasa kena bersih hati kita. Tapi tak bolehlah bersih macam Nabi ni nak operation, nak pergi ke KPJ, jumpa doktor-doktor. Apa hal datang ni? Nak bersih hati ni. Malam ni, malam Isra Mi'raj ataupun bulan Rajab ni, jadi mengingati peristiwa Nabi, saya nak cuci hati saya. Doktor kata berat kan? Orang nak jaga jantung, awak hati. Kalau nak juga kawasan sini tak ada, kawasan Tanjung Rambutan ada, marah pula dia. Tak ada. Hati bukan bersih melalui pembedahan gitu. Hati melalui zikir kita kepada Allah, berada dalam majlis-majlis ilmu, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Itu cara nak membersih. Tazkiyatul qalb, nak membersihkan hati kita dengan cara ilmu-ilmu ataupun amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dah dibersihkan, dimasukkan 3 perkara tadi, iman, ilmu dan hikmah, barulah pergerakan Nabi bermula. Didatangi dengan transport para Nabi dan Rasul, iaitu burak. Yang diambil daripada kalimah barkun, burak, kilat lajunya. Kalau nak pergi ke Masjid Aqsa, kalau naik kuda 15 hari tuan-tuan pun sampai. Kalau naik unta sebulan baru sampai. Itu pun kita pasti kena bawa pukul belakang. Kalau tak pukul belakang, 2 bulan lah unta. Dah lama kan dia berhenti. Naik 2 bulan lah. Kalau pukul belakang dia, bawa lautan, boleh pergi daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa selama sebulan. Lama tuan-tuan. Kita ini pun walaupun ada kenderaan-kenderaan yang canggih pun main jam juga. Tetapi pergerakan Nabi cukup luar biasa, sekelip mata saja. Ini yang dikatakan peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perjalanan daripada Masjid Haram Masjid Aqsa, macam kita lah, dalam perjalanan kita akan nampak kiri kanan. Kalau tak nampak ataupun kalau terlelap pun mungkin ada masa kita terkejut juga. Tapi Nabi ni maknanya diberikan hijab ataupun dibukakan kepada dia, di-highlightkan ada tontonan dia semasa
dalam perjalanan tadi dia nampak beberapa perkara. Pertama, ada suara daripada kanan dan kiri, Muhammad, Muhammad, suara memanggil. Nabi dengan malaikat Jibril, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi tak cara, tak kisah dah. Kita pun kadang-kadang ada juga orang panggil, tapi kita paling juga dah. Muhammad, Muhammad, Nabi tak kisah. Bila sampai saja ke depan saja, Nabi tanya ke Jibril, ya Jibril, suara siapa tadi? Kata Jibril, itulah suara Yahudi dan Nasrani. Dia memanggil kamu, wahai Muhammad. Nasib baik kamu tidak menyahut seruannya. Kalau kamu sahut seruannya, nescaya seluruh umatmu akan jadi seperti Yahudi dan Nasrani. Rupanya Nabi tak sahut pun ramai juga yang mengikut ataupun yang mencontohi golongan Yahudi dan Nasrani. Tak payah tengok jauh-jauh lah. Hari cuti pun kita ikut dia. Hari Sabtu hari besar Yahudi kita cuti. Hari Ahad hari besar orang Kristian kita cuti. Hari Jumaat hari besar orang Islam tak cuti. Itu baru hari, belum lagi yang lain-lain, tuan-tuan. Tapi walaupun begitu, Nabi masih lagi tak jawab. Tak jawab tu pun maknanya begitu keadaannya. Kalaulah Nabi jawab, nescaya kata Jibril, habislah umat kau. Kemudian apa lagi? Nabi lihat orang yang sedang bercocok tanam. Cocok tanam. Tapi cocok tanam bukan macam kita, bapak lamanya menunggu. Tuan-tuan ni boleh makan buah nangka, boleh makan air tebu, boleh minum air tebu. Tanamnya masa mula-mula masjid tu. Cuba tanam sekarang lah, bapak lamanya dah. Sebab itu orang makan buah durian bukan dia tanam. Orang dulu tanam. Kalau dia tanam sekarang, tak dapat makan lah. Dia akan beli tepi jalan lah, tapi tepi jalan beli harga RM50, RM45 lah. Paling murah pun mungkin dapat RM15, RM10 lah durian. Jadi Nabi ni bercucuk tanam dia pelik dah. Bila dia tanam saja terus tumbuh. Kemudian bila dia petik saja hasilnya, dia terus keluar lagi. Petik hasil, petik terus keluar balik, tak habis-habis. Jadi Nabi pun hairan, kenapa tengok orang ni kalau ada di dunia macam ni, nescaya ramailah orang akan jadi senang lenang dah. Kata Nabi, kata Jibril AS, itu orang-orang yang bertanam dan terus dapat hasil, ialah kata Jibril, umpamanya orang yang berjuang di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah di dunia, maka di akhirat hasilnya gitulah, tak habis-habis dapat. Sebab itu nak berjuang di jalan Allah ni bukan semua orang dapat berjuang. Yang kita takutnya golongan-golongan yang tidak menunaikan amanah. Itu takutnya. Kita nak berjuang jalan Allah, dia batalkan, dia akan ganggu. Ini maknanya berjuang jalan Allah ni bukan semata-mata berperang. Banyak tuan-tuan berjuang Allah, menolong orang susah, meningkatkan ilmu kita, datang menunaikan sembahyang, ni semua berjuang jalan Allah. Dalam keadaan pandemik dah, kita tetap juga dah bekerja sebagainya, membuat rutin harian, tu semua berjuang jalan Allah, jalan yang diredai lah. Kemudian yang ketiga, antara yang Nabi tengok ialah golongan yang memecahkan kepala. Dahsyat tuan, pecah, hancur kepala, kemudian berjantung balik, gunakan batu pula. Dia ambil batu, bahan kepala dia pecah. Sedih kata Nabi, orang kumpulan ni kenapa jadi gini, alangkah sedihnya. Kata Jibril, inilah juga di kalangan umatmu wahai Muhammad, bukan umat Nabi lain, umat Nabi Muhammad lah. Yang masa hidupnya dahulu dia berat kepala untuk sembahyang, berat kepala untuk sembahyang, akhirnya dipecahkan kepala. Sebab itu tuan-tuan, besar sangat dosa orang yang tak sembahyang. Kita alhamdulillah, tapi walaupun kita kena tengok juga anak kita, isteri kita, pastikan mereka ni semua sembahyang. Sebab benda yang berkaitan dengan azab ni dah ditunjukkan kepada Nabi. Tapi walaupun kita cerita tidak tahu, ramai juga orang yang tak sembahyang. Ini tuan-tuan.
Yang keseterusnya, orang yang memikul kayu api, pikul kayu api tak larat tambah, tak larat tambah. Maknanya bila tak larat tambah ni teruk lah tuan-tuan. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Jibril, kenapa orang ni kerjanya buat kerja gini, tak larat tambah, tak larat. Potongnya tak larat, buang lah. Kata Jibril, inilah wahai Muhammad yang berlaku di kalangan umatmu yang tidak menunaikan amanah. Dia masih lagi nak pegang amanah, tapi dia tak mampu nak tunai. Nak pegang, nak lucuk, tak nak berhenti, nak pegang jawatan, tapi tak mampu. Dia minta lagi, tak tambah lagi jawatan lain. Maka begitulah umpamanya, kata Nabi SAW, kata Jibril AS, mereka ni memikul kayu api, makin tak larat makin tambah. Sebab itu kita bab tanggungjawab ni besar tuan. Ada orang masjid, contoh masjid ya. Kalau pengurusi AJK tak gunakan betul-betul, masjid akan jadi masalah. Bergaduh, berkelahi dalam masjid, duit masjid hilang, tabung hilang. Tapi bila kita tunaikan amanah dengan baik, masjid jadi makmur. Kita semayang berseronok, dah orang datang berseronok, ini datang-datang marah kita, AJK dia ingat masjid dia. Mana boleh marah. So masjid ni adalah rumah Allah Ta'ala. Kita hanya memegang amanah saja. Kita seronok, orang datang ramai. Ini kadang-kadang ada, saya dengar bila masjid ramai ni bahaya. Antara masjid ramai ni cenderosa, bahaya masjid ramai orang. Ini fikiran sudah ada masalah lah sampai tahap itu. Kita nak supaya ramai, bukan kita saja tuan-tuan. Atas langit starlight ada, tengok dah. Ini masjid Tariq Ziyad, nampak lain macam ni. Musuh kita tak apalah, dia tengok mana takut. Tengok masjid ni, banyak tiang daripada masjid ni, bagus ni masjid ni. Ini kita tak risau ni. Tengok masjid ni, tengok lain macam ni. Dia dalam perhatian dia. Kalau masjid belah Palestin sana tuan-tuan, jagalah dia punya ketua, adalah kena tembak bagainya. Ini pikul kayu api ni. Sebab itu kalau kita menunaikan amanat dengan baik tuan-tuan, dunia ni dah jadi aman makmur dah. Terutamanya negara-negara orang Islam. Hasil bumi ni banyak. Tapi orang bukan Islam ni datang, orang bukan Islam. Akhirnya pujuk rayu pada dia pun terlupa. Bila terlupa, habislah. Kemudian Nabi tengok juga golongan yang bertelanjang seperti orang asli. Maknanya dia pakai penutup sikit je, berjalan. Kata Jibril, ini juga berlaku di kalangan umatmu Muhammad yang tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat ni yang ramai tuan-tuan, orang yang ada harta. Tengok kita dengar dia kecau lebih tu. Tengok beli kereta cash, rupanya dapat emas belakang rumah dia. Tapi kalau ikut-ikutkan tak apalah, emas tanah dia. Cuma dia tak cekak sikit lah. Patutnya dia slow-slow lah. Tapi orang kita ni bila dia kaya, dia lain macam sikit tu, yang pihak berkuasa datang tu sita ke. Ini maknanya orang yang ada harta benda tapi zakat tak mau keluar. Bila tak keluar zakat ni, dia sudah menyalahi tanggungjawab di dunia. Sebab di dunia ni ramai yang susah, tapi dia dapat kekayaan, dia tak mau mengeluarkan zakat. Sebab walaupun harta dia banyak, bukan hak dia semua, dia kena bagi kepada orang yang susah. Kemudian dia tengok satu kumpulan makanan fresh, segar ada. Keknya, kata Ustaz Dari, keknya. Dia ambil makanan yang dah rosak, dah basi, dah bulat. Peliklah, kita nak makan yang fresh. Dia bahan makan yang dah rosak. Kata Nabi, kenapalah jadi gini? Maka Jibril beritahu mereka ni, kata Jibril, pada masa hidupnya dulu, masa di dunia dulu, mereka ni sukakan perkara-perkara yang haram. Yang halal dia tak suka. Dia ada isteri ataupun isteri-isteri, tapi dia pergi berzina. Dia ada tempat yang halal tapi dia cari yang haram.
Maka dia seperti makan makanan yang rosak. Kemudian golongan yang menggunting bibir dan lidah. Dia gunting lidah, bapa sakitnya kita tersepit sikit pun dah, gigi tergigit sikit dah, berair mata. Dia gunting tuan, bibir dan lidahnya. Oh dahsyat. Gunting tumbuh. Kata Jibril, ini tandanya golongan umatmu juga yang suka menyampaikan fitnah dah. Suka menyampaikan fitnah, suka menyampaikan benda-benda yang tak baik dah. Kalau kita sekarang telefon send sana buka saja dah, kita sebarkan. Itu di antara yang Nabi tengok masa Isra dah. Sampai Masjid Aqsa, sampai Masjid Aqsa tu singgah tu lah, dia suruh tunaikan sembahyang dah. Sebelum singgah tu Jibril didatangi oleh malaikat bawa 2 bekas arak dan susu. Arak dan susu. Nabi mengambil susu. Bila ambil susu tu maknanya kata Jibril, engkau telah memilih fitrah. Itu. Dan sembahyang itulah katanya arwah para anbiya pun turun sekali di Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang. Kemudian berlaku pula Mi'raj. Selepas Haji Isra berlaku pula Mi'raj. Apa dia tuan-tuan? Mi'rajnya tangga. Tangga tu maknanya naik ke langit. Naik ke langit tu maknanya sampai ke Sidratul Muntaha, dan sebelum tu sampai ke Baitul Ma'mur, rumah yang makmur. Kita Baitul Haram di Mekah, di langit sana Baitul Ma'mur. Itu tempat-tempat yang Nabi sampailah. Sebelum menemui Baitul Ma'mur, naik ke langit tu, jumpa dengan beberapa orang Nabi lah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah langit ketujuh. Sampai sana dah nampak Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang bersandar dah sambil Nabi tengok ada 70,000 sekali masuk malaikat tak keluar-keluar, dan punya ramai malaikat sampai 70,000 tak keluar. Dia tawaf dekat Baitul Ma'mur. Kita tawaf Baitul Haram. Ini tempat-tempat yang Nabi sampai dah. Naik sampai ke tempat namanya Kalam yang menulis segala takdir. Rupanya kita ni semua dah ditulis lah, kita punya ketentuan lah. Cuma kita tak tahu dah. Malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha tu, Jibril tak boleh masuk lah. Nabi seorang je dah. Kata Jibril, engkau pergilah. Aku kalau qadam tu ila Sidratul Muntaha, kalau aku langkah saja ke Sidratul Muntaha ni, terbakar aku. Dah. Di sanalah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyeru kepada Nabi kita, ya Muhammad, mohonlah kepada aku, nescaya aku akan perkenan. Nabi tunduk, ya tuan-tuan. Allah Taala kata, angkatlah kepala dah, dan sebutlah apa kehendakmu. Maka Nabi kita pun berdoa, ya Allah, ya Rabbil Alamin. Nabi Ibrahim engkau gelar dia Khalilullah, Nabi Musa Kalamullah, Nabi Daud engkau berikan kerajaan yang besar dan melembutkan besi. Nabi Isa dijaga oleh malaikat, ini diangkat ke langit lah. Nabi Sulaiman menguasai kerajaan kuasa atas angin. Nabi Sulaiman dia raja dah, angin, binatang, jin dikuasai. Manakala aku, kata Nabi, yatiman wa miskinan, aku anak yatim dan miskin. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku anugerahkan kamu umat terbaik. Ini walaupun Nabi kita tak ada apa-apa macam umat lain, tapi Allah anugerahkan Nabi Muhammad dan umatnya ni ummatan wasata, umat yang terbaik, umat terakhir. Tetapi di akhirat nanti kata Allah, kamu semua berada di depan sekali. Dan Allah Ta'ala juga anugerahkan surah Al-Fatihah yang kita baca ni 7 ayat, dan akhirnya diberikan kepada Nabi kita 50 kali waktu sembahyang. Tapi walaupun 50 kali, akhirnya dikurang-kurang hinggalah kepada 5 waktu yang kita tunaikan sekarang. Itulah tuan-tuan antara perkara yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan mudah-mudahan kita
apa saja yang kita laksanakan ini, kita ingat dah sembahyang ni, surah Fatihah ni, sembahyang baca ayat Al-Fatihah ni, semua benda-benda yang istimewa yang dijemput oleh Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tunaikan ataupun laksanakan perkara-perkara yang dianugerahkan kepada Nabi kita ni, umat terbaik sebagainya, supaya kita betul-betul menjadi umat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.